Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya nak sentuh sikit berkenaan dengan korban, sebab kita dah masuk dalam bulan-bulan Zulkaadah ni, bulan-bulan haji ni. Saya nak sentuh sikit soal korban ya. Jadi kena faham bahawa korban ini dia ada 3 fasa. Maknanya pre-korban, ya, korban dan juga post korban. Maknanya ada yang sebelum korban, ada proses ketika korban, proses selepas korban. Yang ni 3 fasa yang seharusnya kita kena faham ni. Jadi saya berdasarkan kepada garis panduan sembelihan korban, pelaksanaan ibadah korban yang JAKIM keluarkan pada tahun bilangan 2 tahun 2013 ni. Jadi saya menggunakan garis panduan ini sebagai satu yang boleh kita ambil guideline di sini ya. Jadi berkenaan dengan pre-korban ini, dia berkenaan dengan pengurusan korban. Dengan kaedah-kaedah bagaimana proses-proses akadnya, siapakah yang terlibat, yang tu nak kena faham dulu sebelum kita bincang bab sembelihan korban, termasuk juga penganggihan hukum-hukum yang berkait dengan korban. Baik, pada kali ini saya nak sentuh tentang siapakah dan juga apakah tafsiran yang terlibat dengan pengurusan korban ya. Baik, yang pertama disebut sebagai akad wakalah. Akad wakalah. Apakah maksud akad wakalah? Yakni suatu akad untuk mewakilkan orang lain, ya, nak wakilkan orang lain yang nak melaksanakan urusan dalam mengendalikan perkara-perkara yang diharuskan oleh syarak yang berkaitan dengan proses sembelihan ya. So mesti ada akad ya. Akad wakalah maknanya suatu akad yang mewakilkan. Contohnya saya nak mewakilkan kepada anda nak sembelih atau juga nak menguruskan korban saya. Jadi akad wakalah itu mesti ada ya. Yang kedua disebut sebagai muwakil. Muwakil ni adalah pewakil. Bermaksud orang yang menyuruh orang lain menjadi wakil atau orang yang membuat wakalah. Ya. Contohnya saya akad kepada imam kepada orang yang menguruskan korban, juga orang yang menguruskan korban juga akad pula kepada orang lain ya. Yang tu disebut sebagai pewakil. Bermaksud orang yang menyuruh orang lain yang menjadi wakil kepada orang yang membuat wakalah ya. Kemudian wakil. Wakil maksudnya orang yang menerima wakalah. Orang yang menerima wakalah. Saya mewakilkan kepada anda dan anda itu dianggap sebagai wakil. Kemudian orang anda pula wakilkan pula kepada orang lain, disebut sebagai pewakil ya. Kemudian yang keempatnya muwakkal fih. Muwakkal fih bermaksud barang atau urusan yang hendak diserahkan kepada wakil tu. Itu alat atau juga barang tu. Kalau kata lembu lah ya, ada juga akad lah. Kalau kata duit lah ya. Maksud barang atau urusan yang hendak diserahkan kepada orang lain ya. Contohnya juga kita lihat ada NGO, ada persatuan-persatuan yang menyerahkan, bukan setakat duit, bukan setakat haiwan. Kadang-kadang peralatan-peralatan yang berkaitan dengan haiwan juga, plastik, pisaunya juga ada akad-akad ni, termasuk jugalah akad untuk pengurusan. Jadi ada akad-akad ni itu ya. Taukil bermaksud pelantikan wakil ya. Bagaimana nak kaedah melantik wakil kita itu juga ada ya. Selanjutnya hibah. Hibah bermaksud pemberian yang mencakupi hadiah atau sedekah atau sumbangan. Dalam istilah syarak disebut sebagai akad yang dapat memindah milik sesuatu tanpa balasan, hibah. Yang ni dalam hal ini kita kena bezakan nanti lembu korban dengan lembu hibah. Apakah beza lembu korban dengan lembu hibah? Ya, yang tu kita lihat ialah kalau kata hibah ni lembu sedekah lah. Lembu sedekah lain, lembu korban lain. Juga haiwan yang nak dikorbankan tu dianggap sebagai
yang lain, ya. So kena bezakan di antara hibah dan juga kurban, ya. Hibah ni adalah sedekah, sumbangan biasa, dia tak boleh dianggap sebagai kurban. Yang tu kena bezakan di antara lembu hibah. Kadang-kadang ada orang yang sedekah saja, sedekah dia tak niat pun sebagai kurban, maka dianggap sebagai hibah, ya. Yang seterusnya adalah korban nazar. Korban nazar, ya. Korban nazar bermaksud korban yang diwajibkan ke atas individu yang berazam untuk melakukan korban nazar. Contohnya apabila disebutkan wajib ke atas diriku berkorban seekor kambing kerana Allah Ta'ala, kan. Mungkin orang kata bahawa kalau sembuhnya COVID ni, dia nak korban nazar, kan. Maka wajib bagi dia. Itu disebut sebagai korban nazar. Itu antara istilah-istilah yang seharusnya juga kita kena faham dalam kaedah pentafsiran akad, wakalah, muwakkil, atau juga apa, wakil, muwakkal fi, taukil, hibah dan juga korban nazar. Ini istilah-istilah tafsiran yang seharusnya kita kena faham sebelum kita bincang bab apa yang disebut sebagai pengurusan korban. Ini maknanya pre-korban, proses sebelum korban. Nanti kita akan bincang pula untuk istilah-istilah yang lain. InsyaAllah kita akan jumpa untuk siri-siri yang akan datang dalam channel Ustaz Amri Halal. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.